ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qad sallallahu alaihi wasallam. Wa masaltu as-salasa bil jawza. Situ. Wa syari'atu kal qasb az-zahir wa tariqah kal lub al-hafi. Dan dimisalkan, boleh dibaca wa musilah, boleh juga wa musilatis salasa, baca bina majhul. Musilah. Musilat mana dimisalkan as-salasa. Mana syariah, tariqah dan hakikah. Tiga syariat, tariqat dan hakikat. Dimisalkan dengan jauzah, iaitu buah kelapa atau buah keras. Ya, tiga tu dimisalkan dengan buah keras ataupun buah atau nyong. Tahu nyong? Buah kelapa lah, pokok nyong. Ya, macam mana buah kelapa, dia ada tiga peringkat. Kulit luar, kulit tengah dan isi dalam. Ya, maka nak dapat isi dalam santan dia tu, yang boleh diambil manfaat berbagai-bagai kegunaan. Ya, minyaknya, makan buat santan, kuih, makanan. Ya, itu matlamat buah kelapa tu santan itu, minyak. Maka nak dapat tu dia kena lalu tiga proses. Kena buang kulit luar, kena buang tempurung dalam, ya, barulah dia akan sampai kepada hasil tadi. Maknanya nak sampai kepada hakikat, iaitulah antasyadah. Kamu duduk dalam makamil musyahadah, dia kena selesaikan syariat, dia kena jaga. Ya, dan ilmu tariqah dia kena ada jalan. Perjalanan Qur'annya tu dia kena tahu. Kemudian barulah ada kurniaan Tuhan cempakkan futuhat, dia dapat ada hakikat ataupun makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Dan dimisalkan tiga itu, syariat, tarikat dan hakikat itu dengan buah keras atau buah nyong. Maka syariat seperti kulit luar, setengah daripada dia tasbih atau wajah takhir, atau tak boleh dia atau jalan menghina. Kalau dia main macam tu atau wajah dia menghina, kafir hukum ni. Sebab tu syariat daripada Allah Ta'ala turun kepada baginda SAW. Ya, adapun misalkan ulama ni ialah dan asyraf, mulia dan lebih mulia. Macam kita bandingkan Nabi Isa dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Nabi Isa mulia tak? Mulia. Dia Nabi, dia Rasul, dia ulul azm. Ya, tu. Tapi nak bandingkan Nabi kita lagi mulia, ada maksudnya. Bukan dibandingkan Nabi Isa dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Nabi mulia kan? Nabi Isa tu maknanya apa? Mulia. Dengan Nabi kita lagi mulia, tu maksudnya. Ya. Ilmu syariat itu nak bandingkan tarikat lagi mulia, sebab dia terus nak jalan dekat ke Tuhan. Dan hakikat tu lagi mulia. Itu maksudnya ni. Tiga benda yang sama kemuliaan dia, tinggi-tinggi, lagi tinggi mana. Lepas tu pengingkat kita pun ada khawas, ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas, khawasul hawa, pilihan atau pilihan. Ada peringkat-peringkat banyak. Teluk. Dan hakikat itu seperti minyak. Hakikat itu ialah minyak. Kalau nak minyak kan, buah kelapa tu tak ada dia minyak lah. Dulu pakai masak santan macam buah minyak, keluar tak minyak kan. Pada batin kulit dia di dalam tu, maka tiada disampaikan kepada kulit dalam dengan ditiupkan. Mana ditiup, mana dikoyakkan. Akan kulit itu, kulit luar kena dalam dua lapis tu. Dan tiada kepada minyak, mana tidak sampai kepada minyak, melainkan dengan dipecahkan kulit dalam. Tempurung ni kena cut. Jadi maknanya kena riyadhah wal mujahadah.
Ya, riyadhah wal mujahadah memecahkan ya 3 hijab itu. Peringkat 3 maratib, 3 martabat syariat, tarikat dan baru sampai pada hakikat dia. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah fa syari'atun kasafinatin wa tariqatu kal bahri summa haqiqatun durun wala. Disebut dalam Hidayatul Asqiya, seorang wali besar daripada India. Dia kata inna tariq, semua at-tariqul mutaba'ah, jalan yang diikut daripada Rasulullah SAW tu syariah, dia ada syariat dia. Wa tariqah, dan dia ada tariqah dia. Benda tu ada kat Rasulullah SAW, tapi tak dinamakan zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah dia tak letak ilmu-ilmu, dia tak ditasmiah, semua dibentuk cara umum disebut mendalami dalam urusan agama. Cuma ulama pecah-pecahkan untuk ini bagian usul, ini bagian fiqh, ya, ini bagian tasawuf. Dia sebut cari ijmal, terus borong dia. Ya ambil khairan faqahu fid din. Bila Allah Ta'ala nak memilih seorang itu jadi baik, selamat bagi, maka faqahahu fid din. Tafaqquhlah dia, mana mendalami, memperkasa ilmu. Ya. Salam begitu Rasul. Tafaqquh oleh para ulama semua berdasarkan kepada sumber asal Al-Quran dan hadis sahih yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kemudian wal khalqu aqsam. Ya, al khalq makhluk ada 3 bagian. Pertama dia panggil du'af, mana orang-orang yang sangat daif, orang daif. Siapa dia golongan du'afa ni? Ialah wahumul awam, ialah awam. Orang yang hanya mengenal Tuhan dengan etikat saja. Dia tak pergi jauh daripada itu. Dia kenal Tuhan tu ada, tapi dia tak perasan. Ya, kenal lain, perasaan lain. Dia tahu Tuhan tu bersifat basar, melihat, tapi tak perasan Tuhan lihat dia. Yang dia nampak, dia perasan orang tengok dia. Selagi orang dalam kepala kau, maknanya lagi tu kau tak sampai, kata Imam Ghazali. Kata guru Imam Ghazali kepada Imam Ghazali, selagi makhluk ada dalam perut ada yang ni. Ya, jadi pada fana. Sebab tu tak sampai ba'dal fana. La yasul maqamin mahabbah illa ba'dal fana. Takkan sampai mahabbah cinta melainkan dia kena lenyapkan pandangan lain. Lagi pandangan lain ada lagi wahu, tak boleh, tak jejak dan mahabbah dia tak cukup khalis, tak cukup bersih. Ya. Dalam kita awal ni Hikam Abi Madian kita apa? Ya, wahzari mubtadi'ah, kamu kena tinggalkan, kena jaga betul-betul. Jangan berkawan dengan ahli bid'ah. Ya. Dan fa'ayul bid'ah akbar min hubbid dunya. Manakah bid'ah yang terlebih besar daripada bid'ah, daripada hubbud dunya? Itu bid'ah paling besar. Wahabi bid'ah dia usalli. Kan, usalli, baca Yasin dan Jumaat. Bid'ah paling besar dalam perut kau tu ada hubbud dunya. Itu bid'ah lagi besar. Benda tu tak ada dibuat oleh Rasul-Rasul. Tak ada. Rasul-Rasul dia buang habis. Tak ada hubbud dunia dalam batin hati mereka. Hubbullah yang ada dalam hati dia. Kau kita ya, dalam rohani Rasul hubbullah. Kau pula hubbud dunia. Jadi pangkat jawatan ni kono hebat now aja di sijil ni semua hubbud dunia betul. Habis kau nak cerita masalah bid'ah. Dalam kepala otak kau lagi besar bid'ah. Dalam rohani perut kau lagi besar bid'ah. Ya, kau hubbud dunia tu bid'ah paling besar. Dia antara bid'ah yang besar, ya, menghijab dengan Allah Ta'ala. Ya, jaga tu. Kemudian wahzarin nisa, tinggalkan kamu akan bersahabat dengan perempuan. Banyak perempuan. Siapa tu perempuan tu? Perempuan mahram kan? Kawan kepala otak. Suruh kawan perempuan. Tinggalkan berkawan dengan perempuan, ibqa'an li qalbih, supaya nak kekal hati kamu dapat menghadap Tuhan. Jangan kamu bersahabat dengan perempuan. Sahabat perempuan memang jadi kira tak betul kan, 1 2 3 7 6 4 benda pula
Dia nak kisah 110 tak lagi. Dia mabuk ke betina kan. Laulan nisa la'ubillallah haqqa ibadati. Kalau tak ada kaum perempuan, kaum lelaki dapat ibadat 100% kata Rasulullah SAW. Perempuan ni banyak pengacau. Perempuan mana ni? Perempuan yang tidak ditarbiyah mengikut halunan Islam. Kalau dia ikat diri dengan syariat wal hakikah yang sebenar, maka perempuan naik martabat dia. Rasulullah angkat mar'atus salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang salihah ni zahir batin dia, harga dia lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Kalau dia tak ada jalan ni, dia pengacau dia panggil. Kan? Apa tak pengacau ni? Namanya peguam, rupa macam sakai. Kan? Pontianak lagi baik. Dia kenal rupa macam hantu. Lepas tu cakap macam orang gila pula. Babi pun lagi baik pada dia. Babi anjing pun lagi baik pada dia. Kenal lah siapa dia tu kan? Agama Tuhan nak cabar lah itu. Kau siapa? Kau tak tahu malaikat maut datang tu, orang tak tahu. Sentapnya turun lik kat situ, kau duduk sana besok baru kau tahu. Ya. Ini semua sudah dibodohkan dan dibebalkan, diperhambakan oleh nafsu. Otak tu fikir nafsu, pandang nafsu, makan nafsu, bergerak nafsu, tidur membongkang, itu semua nafsu. Itulah bertuhankan dengan nafsu. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Quran kata, kau tak lihat kaya Muhammad SAW, mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Itulah, dia bertuhankan nafsu. Itu yang mulut dia keluar cerupa-cerupa mulut. Betina ni. Bukan perempuan, betina. Tak ada rupa orang. Oh, dia puasan kau yang baik. Kau hebat lah. Apa dia hebat? Babi lagi baik dengan kau. Binatang lagi baik. Quran sebut kan? Quran sebut tu. Ya? Quran kata apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ayun la yusuna bi wala azmun la yasmauna bi ulaika kal an'ami bal hum adall. Semua tak akan humban ke dalam neraka jahanam besok, kebanyakan daripada jin dan manusia. Ada otak tak kerti fikir, tuan kata. Ada pemikiran tak kerti mengenal Tuhan ni, tak kerti apa tujuan dia datang atas dunia ni. Ya, dia ingat suka-suka, dia ingat dunia bapak dia punya. Ada mata tak kerti melihat ayat-ayat Allah dan petunjuk daripada hadis Rasulullah SAW. Ada telinga tak nak mendengar ayat-ayat Allah dan petunjuk. Ya, ulaika kal an'am, orang ni baik, lebih baik daripada binatang, lebih baik daripada dia. Ulaika kal an'am, dia ni macam binatang, Tuhan kata. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Quran kata tu. Ya. Itu sebab akhir zaman Rasulullah menyatakan kambing dengan tuan, kambing lagi baik. Dia dalam mukhtar hadis pun tak. Ya. Kambing pun tak lawan agama Tuhan. Ini dah di kepala otak, ada pemikiran, ya, tak lawan ni, nyak agama Tuhan, dia kata macam-macam. Atau kata dia dengan binatang lagi baik. Yang ni kalau para awliya di muka syafahkan, memang muka macam-macam nampak. Muka babi, dia muka anjing, macam-macam. Ya, kalau di muka syafahkan para awliya, dia tenung dengan nur daripada Allah, nur makrifat pun dia nampak macam-macam rupa dia. Syekh Abdul Qadir Jalani pakai sarung sipal dia nampak. Ya. Sebagaimana seorang pemuda yang berkhidmat dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, dia minta doa. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, aku doakan kau jadi orang. Dalam lama tu je tuan, lain tak ada. Kau nak tahu tak tahu, pakai kasut aku tak? Bagi tengok dalam masjid. Dia tengok dalam masjid macam kepala dia tuan. Kepala himar ada, kepala babi, kepala anjing, kepala gimau, macam-macam mana tuan. Sebab apa? Dia ikut atas kadar nafsu mereka. Ya, kalau nafsu dia kotor, begitulah. Pengkarang tu pasal macam singa ada kan. Ya. Yang mana tak tahu rezeki dari Tuhan, dia rupa anjing. Sebab anjing ni tak kenal Tuhan. Kan? Yang tu ulu makan, dia ingat Tuhan. Rupa yang ulu tu kuli dia. Tuhan dia tokir. Tokir datang, tokir dia salah. Itu anjing. Maka orang yang tak nampak rezeki dari Allah, dia ingat rezeki pada dia, syak dengan rezeki Tuhan, rupa dia macam anjing. Ya, para awliya tengok rupa anjing. Ya. Padahal hadis takkan dimasukkan ke dalam neraka ala suratil Adam. Ya. Allah takkan masuk seorang dalam neraka melainkan diubah muka dia. Sebab apa? Takriman lahu. Tuhan muliakan Nabi Adam AS, muka tak rupa insan, tapi badan yang kenal lah kan? Macam lukis gambar kan, kartun kan. Dulu Zunar tak dengar Zunar mana lagi. Dia lukis gambar Cik Dad ni, dia terik hidung, melengkung. Kan? Tapi orang kenal, tengok, oh ni Cik Dad orang ni kan. Rupa dah macam rupa, tapi orang kenal. Itu dalam neraka. Masuk rupa binatang macam-macam, tapi kenal rupa Tuhan. Sebab apa tu? Tuhan tak rupakan macam Nabi Adam, sebab memuliakan Nabi Adam AS. Ala suratil Adam. Maka sebelum tak atas dunia orang nampak ada. Siapa nampak? Para awliya. Dia tengok dengan nur batin hati dia terbuka. Dia nampak
jaga ni. Jadi makhluk tu ada 3 aksam, du'afa, wal khawas wa hum awliya, wal khawasul khawas wa humul anbiya. Makhluk tu dibagikan bertiga. Pertama, segala yang daif, iman yang daif dan iman yang cukup daif. Nak bangun tahajud pun tak boleh dan. Ya, lemah dia nak zikir pun payah tuan-tuan. Dia nak zikir tapi berat, daif, tak kuat. Ya, dia nak berjalan tu huyung hayang lagi ya. Ha, tu kena tengok. Kalau kuat senang juga. Senang, ringan, sedap. Kita ada iman yang kuat. Dan mereka itu ya segala orang awam. Inilah orang awam. Dan kedua segala khawas. Baru orang pilihan VIP. Dan mereka segala wali pada aulia-aulia waliullah yang dibukakan hijab batin hati dia menghadap Allah sentiasa. Nikmat dia dapat makrifat yang khasah. Ini peringkat aulia. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum. Itu sifat walahum yahzanun. Itu sifat aulia. Ala ketahuilah olehmu. Ala inna aulia Allah bahawasanya wali-waliullah. Aulia jam'u waliyin. Mufrad dia kata tunggali wali. Bila ramai dipanggil aulia. Ya. Ketahuilah aulia ta'ala ni apa? La khaufun alaihim. Tidak ada sebab. Beri takut dengan Tuhan. Walakum yahzanun. Dan tak ada khazan. Duka cita pun tak ada. Tenang kita tengok. Kocik dia tak ada duit, dia tenang. Itu duit berbojol-bojol susah lagi. Sebab apa? Tamak tak cukup. 1,000 nak 200,000, 200,000, 300,000 lalang muka dia pun sembam dengan tanah kubur. Bawa dia terperanjat. Ya, bawa dia terperanjat. Allah. Dunia ni macam meneguk air laut. Ya, lagi kita minum lagi haus, lagi minum lagi haus. Lagi minum lagi haus. Sampai bila dia sudah dilalai sampai dia dalam tanah kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha makna melalaikan kamu. At-takatsur oleh semangat namun banyak lagi. Apabila dia selesai hatta zurtumul maqabir sehingga di ziarah kubur. Ramai ziarah kubur dia tersumbat dalam lubang yang lahat itu. Baru dia terperanjat, Allah, aku tak siap amal. Ini tak siap, amal tu tak selesai. Biarlah. Nak patah dunia tak boleh dan. Ingat kita duduk atas dunia sekali kan. Satu kali round ni. Betul-betul tak betul tu dah dia. Ya, cantik-cantik kalau tak cantik pun itulah dia kita nak jawab hadrat Allah Taala besok. Ya. Kalau kita buat kerja dunia ni menanam padi projek kadang 2-3 kali kan. Kalau silap kan buat postmortem pula, buat kajian. Ya, ini lepas malaikat maut sentap ini namun tak ada kajian lagi dah. Habis. Tu je lah. Betul tak betul kau jawab besok. Sebab tu sebelum dia datang kita kena pasti betul-betul. Ya, kita kena cek betul-betul. Biar kita pasti Allah Taala terima kita. Orang tak terima tak apa kan. Janji Tuhan terima kita. Satu dunia tak terima dia tak apalah, tak ada heran dengan janji Allah Taala terima kita. Tuhan terima kita syurga tempat dia. Tapi kalau orang semua terima sanjung Allah Taala tak terima dia benam dalam neraka. Ya. Cari redha Tuhan, jangan cari redha makhluk. Ya. Cari redha Allah Taala. Wa ridwanun minallahi akbar. Redha Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Habis 3 peringkat. Jadi kita nak cari peringkat yang lebih dekat dengan Allah Taala. Ada peringkat atas sekali tu waktu dah tutup, tu kota dah tak ada, nabi dan rasul tak ada, la nabi ya ba'di, tak ada nabi setelah aku. Adapun bawah tu ada tu, bawah ni golongan sulaha, aulia, itu semua boleh diusahakan dengan riyadhah wal mujahadah, semua dengan izin daripada Allah Taala. Ya, Tuhan izin dia, Tuhan jempak kali sekejap gitu. Ya, dia boleh naik makam cicit, cacak dia naik. Berompak boleh jadi wali gitu. Kalau Tuhan nak naikkan, sebab nama dia Ar-Rafi', dia mengangkat. Tapi kalau nak jatuhkan, wali berdentum jadi kafir pun boleh. Itu nama dia Al-Muzil. Ya, siapa yang berlaku Bal'am bin Ba'urah. Anak murid sekali ngajar 10,000. Dan dia boleh terbang atas udara. Kita kalau terkejut lagi atas berdebu satu macam nang kebusuk. Dia boleh terbang kan. Tapi mati akhir kufur dengan Ta'ala. Tengok tu. Maknanya tu kerja Tuhan. Sebab tu kita lagi ibadat kena lagi takut. Yang kita buat ibadat kita sedap, wah aku dah cantik, jangan. Ya. Takut apa? Pertama takut Tuhan reject amal. Ya. Besok akhirat tengok kosong, babut dalam kosong. Ibadat nampak cantik luar, aku dalam penyakit yang banyak. Riak, ujub, semua takabur, ego, tu semua. Itu ibadat tu semua masuk longkang. Tong sampah jawab ni. Ya, ini ibadat betul bersih. Ya. Betul nak bersih mesti jangan ada dalam batin hati kita menghadap pada makhluk boleh cantik.
Ya, sebab Syekh Abdul Qadir Jalani punya apa? Slogan dia apa? Hasbi Rabbi Jannallah ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi, tak ada dalam hatiku selain Allah Taala. Baru dia pusing. Lagi ada dalam hati dia makhluk sana. Sebab dia yang akan sedut. Macam begium dia sedut amal gitu. Terik kat dia. Macam pohon dedalu duduk atas ranting, atas dahan rambutan. Dia duduk je habis. Bajai dalam semua dia sedut. Akhirnya pun dahan yang hujung tu akan meranting habis. Mati. Sebab dia sedut. Begitulah. Bila hati kita menghadap je makhluk, ibadat kita boleh sedut. Dah buatkan kena Allah, dia pusing kat orang. Biar orang tengok, biar orang puji, biar orang sanjung, ya, orang angkat, orang jack, orang jongkit, macam-macam. Ya, akhirnya boom, tergolek habis sebentar. Siapa yang mencari kelazatan dengan makhluk, maka diharamkan kelazatan dengan Allah Ta'ala. Tuan tak bagi. Tuan tak bagi. Kena buang lazat, minta dengan dia je. Lazat dengan dia. Syauq dengan dia. Mahabbah dengan dia. Itu semua benda mahal tu. Benda mahal yang ada dalam kita ni apa? Mahabbah, syauq, rindu. Itu semua benda mahal tu. Letak pada dia je. Jangan letak benda lain. Kena tempat kita letak cantik. Tak kena tempat habis kita. Ya. Letakkan dengan dunia habis tu. Ya. Dia itu menong macam ayam kena tungau. Apa? Hilang dunia sikit. Hilang duit 2,000 hilang, menong. Dia tak semain tahajud apa tak termenong. Dia tak dapat puasa sunat sering hamil apa pun tak menong. Punya dah bagal bin himar. Ya. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh dia harga dia lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Kita hidup 10 kali mati, hidup balik pun suku dunia pun tak dapat kan. Ini 2 rakaat Tuan bagi. Belum fardu lagi, belum ibadat yang lain lagi. Cari benda besar. Kabbir ma kabbarallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Saghir ma sagharallah. Kecilkan apa yang dikecilkan Allah Ta'ala. Ni Tuhan kata kecil, di pandang besar. Tuhan kata benda tu kecil je. Dunia ni mata benda yang kecil. Laibun walahun saja. Dia pandang besar. Habis terbalik. Ya. Mana intikas kepala ke bawah, kaki ke atas dan habis. Rosak. Jadi martabat ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kemudian wa yatarattabu ala zalik qawlu asy-syari'ah laka ayyuhad dhaif. Asy-syari'ah fi nusratin fasyari'ah laka ayyuhad dhaif. Dan kata tersebab di atas demikian itulah oleh katanya bermula syariat itu, dan pada satu nasrah maka syariat itu bagi engkau ayyuhad dhaif. Mana orang yang dhaif lagi dia kena jaga syariat. Sebab kalau syariat dia tak jaga, dia dulu jatuh lagi dah. Ya, syariat dia kena jaga sungguh. Nak jaga apa? Kena beramal sungguh. Nak beramal macam nak kena belajar. Ilmu tu punca dia. Cari ilmu supaya dia belajar sungguh jaga syariat, kemudian dan terus ke depan lagi dia. Hatta tatlubahu bil ikhlas wasidq wa illa fahiya alaihi lalak. Supaya apa? Engkau tuntut akan dia ya dengan ikhlas dan jujur, benar, siddiq tinggi. Dan jika tiada, maka ia di atas engkau. Fahiya alaika, bukan alaihi tu alaiha alaihi. Alaihi, alaika. Dia tatruk kan? Dia mukhatab. Alaika atas engkau. Kalau alaihi atasnya. Laka pula mukhatab itu pula. Ini lebih ghaib. Fahiya alaika la laka. Ala dipanggil ala lil mudar, lam lil manfaah. Mana kalau kau jaga sungguh, kalau kau tak jaga, dia kata wa illa, jika tidak, maka fahiya alaika, dia menjadi mudarat besar bagi kamu. Ya, la laka, tidak memberi manfaat. Macam ilmu juga. Al ilmu in qaranat ala khasya faraka wa illa fa alaika. Ilmu tu sekiranya muqaranah dengan kamu, rasa gerun dengan Tuhan, ya, ada khasya gerun, farakah, dia memberi manfaat. Wa illa, jika tidak, belajar tapi tak rasa apa, takut kosong, itu fa'alaika, mudarat bagi kamu. Ya. Itu sebab maknanya benda-benda ni dia kena tengok betul-betul, buat kajian. Ya, sentiasa perhati, pantau, muhasabah, muraqabah, lagi atas di musyahadah dengan Ta'ala. Ya. Di muhasabah, dikekal muhasabah, dia akan naik muraqabah. Ya. Sebab dalam zikir begitu juga. Digunakan selalu muraqabah, dia akan naik mudah kepada
musyahadah akan Allah Ta'ala. Syuhud dia dengan Tuhan sentiasa. Ya. Itu nikmat paling besar. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil. Jadi nikmat paling besar bila terbuka batin hati kamu dapat menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal haqiqa lahu itu taala hatta tatlubahu bihi azza wa jalla ila akhir wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Inna khairal qulub illa anta. Alhamdulillah dulu sahabat kita dah balik tuan ni. Datuk pun dah balik. Dah apa nama Syekh Rahman pun dah balik. Jarah-jarah lah.